Baik. Baik. Kita buka majlis dengan baca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil izam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah, nikmati al-fadil tuan imam kita. Imam tak ada dah, tak hilang imam. Ada kuliah Tak Syarul ada kuliah kan? Seterusnya yang mati Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ni setelah kita berehat. Nak kata berehat tu tak ada juga berehat lah kan, Ramadan kan, sembahyang tarawih semualah, tadarus kan, dan macam-macam program lah bulan Ramadan kan, tuan-tuan. Alhamdulillah kita dapat bersama semula dan kita masih lagi dalam bulan Syawal ni, dan ada yang dah berpuasa 6, ada yang belum. Saya alhamdulillah lah, tadi kira yang last, hari yang ke-6. Alhamdulillah selesai dah tu. Lepas ni gayo lah tu, gayo je kan. Baik, jadi insyaAllah kita sambunglah pengajian kita ni, walaupun belum ramai keadaan kita. Mungkin di kalangan kita ni masih lagi dalam muraya, tapi kita tak boleh tunggu jugalah. Nak tunggu pun memang tak boleh nak tunggu kan, kita terus jalan je lah. Tempat-tempat lain pun saya dah mula mengajar. Malam tadi di Johor, di Masjid Melekai. Ilham malam ni di sini dan malam esok di Tampin. Baik. Dan kita berada di muka surat berapa tu? 70. Rasa dah 78, 79 dah. Tak? Apa dia? 3 bulan 4. Ya ke? Muka surat 77. Ayat dah baca kan? Okey. Tak apalah, kita ulang balik lah. Kan? Ulang sikit lagi. 77 bawah tu lah. 77 bawah. Yang ada kitab semak, yang tak ada kitab dengar je. Dan makna keadaan iman itu wajib terhadap mereka sekalian Nabi yang 25 itu dengan tafsir adalah bahawa
kalau dikemukakan atasnya salah seorang daripada mereka, tidaklah dia mengingkari kenabian dan juga risalahnya. Dan makna keadaan iman itu wajib terhadap mereka sekalian Nabi yang 25 tu ataupun Rasul 25. Yang sesuai tu Rasul lah. Rasul yang 25 tu, kerana dalam Quran disebutkan 25 orang Rasul. Walaupun jumlah Rasul tu ada 313, Rasul ada 313. Nabi ada 124,000 orang Nabi. Nabi banyaklah. Okey. Cuma Nabi atau Rasul yang disebut dalam Quran ialah 25 sahaja. Jadi, dan makna keadaan iman itu wajib terhadap mereka sekalian Nabi yang atau Rasul 25 itu, dengan tafsir mana secara terperinci adalah bahawa kalau dikemukakan atasnya salah seorang daripada mereka, tidaklah dia mengingkari kenabian dan juga risalah Nabi ataupun Rasul itu. Tidaklah dia mengingkari risalah Nabi ataupun Rasul tersebut. Kalau disebutkan salah seorang lah terhadap diri kita, jadi kita tidak mengingkari akan Nabi dan Rasul tersebut. Maka barang siapa yang mengingkari salah seorang daripada mereka, kita ingkar salah seorang ataupun tak percayalah kepada salah seorang daripada mereka, mengingkari kerasulan mereka, atau mengingkari risalahnya, maka jadilah dia kafir. Jadilah orang kafir kalau kita mengingkari risalah para nabi dan juga para rasul yang disebut Allah Ta'ala dalam Quran, seperti Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Daud, Nabi Yusuf AS, kan? So ada 25 orang nabi itu. Kalau kita mengingkari salah seorang, maka jatuhlah kita dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Kemudian akan tetapi orang yang ummi, tidaklah dihukumkan atasnya dengan kekafiran kecuali dia mengingkari sesudah diberi pengajaran. Kalau orang ummi ni tak tahu membaca dan menulis, orang yang macam ni dia ada rosah, dia ada kelonggaran mereka lah, disebabkan mereka ni kadang-kadang ummi tak tahu membaca dan tak menulis, dan kadang-kadang tak sampai pun risalah dakwah terhadap diri mereka, dan mereka pun tak kenal Nabi dan Rasul ini. Jadi orang macam ni kan, dia boleh jadi kafir kalau sesudah kita beri peringatan. Tapi selagi mana kita tidak beri peringatan kepada mereka, kita tidak bagi ilmu kepada mereka tentang siapa itu Nabi ini dan sebagainya, kalau kita dah beri peringatan tapi mereka mengingkari, maka jatuhlah kafir kepada mereka. Tetapi selagi mana kita tak beri peringatan kepada mereka, jadi tak jatuh kafir lah. Tak jatuh kafir. Apalagi keadaan mereka begitu. Ataupun seseorang yang tinggal di puncak gunung jauh sangat, ataupun tinggal di satu pulau yang terpencil kan. Jadi dia tak dapat akses perhubungan. Maklumat tentang para nabi dan rasul dia tak ada maklumat. Jadi golongan begini dimaafkanlah macam tu. Atau tinggal dalam hutan belantara, hutan tebal sana, jadi tak ada siapa yang pergi ke sana untuk berdakwah kepada mereka. Jadi mereka, kalau mereka mengingkari pada nabi dan rasul pun dimaafkan lagi. Seandainya ada orang menyampaikan dakwah ataupun ada cara mereka nak akses maklumat berkenaan nabi dan rasul ini, jadi kalau mereka ingkar, barulah boleh jatuh kafir. Baik, Dan bukanlah yang dimaksud bahawa wajib menghafal nama-nama mereka. Dalam bab kita mengetahui risalah ni, tak semestinya kita sampai wajib nak hafal semua tadilah nama para nabi dan rasul. Tapi kalau tuan-tuan hafal nama para nabi dan rasul, itu lebih baiklah. Lebih baik. Malahan bukan hafal pada Nabi Rasul juga, anak-anak dia hafal, keturunan dia hafal, dia punya generasi dia hafal. Bin siapa sampailah kepada Nabi Adam, Nabi Ismail AS dan sebagainya. Jadi mereka hafal macam tu, itu lebih baiklah. Tapi kalau tak hafal pun dimaafkan lagi. Lain halnya dengan orang yang menyangka akan demikian.
Lain halnya dengan orang yang menyangka akan demikian. Dia hanya menyangka-nyangka sahaja. Jadi orang begini kan, dimaafkanlah, tapi wajiblah dia belajar. Wajib dia belajar, cari ilmu dan sebagainya. Kalau zaman sekarang ni tuan-tuan lagi senang nak cari ilmu kan. Ada kemudahan teknologi, internet, ada kemudahan telefon, ada kemudahan macam-macam lah benda kita boleh akses, kita gunakan untuk mencari maklumat. Jadi tak bolehlah kita kata tak sampai dakwah Nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan malaikat yang wajib diketahui dengan tafsir secara rinci ialah seperti malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, Israfil, Izrail, Ridwan yang menjadi penjaga syurga, Malik penjaga neraka, Raqib dan juga Atid, Raqib dan Atid. Maka kafirlah orang mengingkari salah seorang daripada mereka. Jadi kalau kita mengingkari sekalian malaikat yang 10 tu yang wajib kita tahu tu kan, kita boleh jatuh kafir kalau kita mengingkari mereka. Cuma persoalannya, adakah semua malaikat tadi wajib kita tahu? Semua malaikat tadi tak wajib sampai kita tahu semua, kerana jumlah malaikat ni banyak, berpuluh ribu kan, berkali ganda bilangan dengan manusia. Kalau dalam manusia dalam dunia ni berapa jumlahnya zaman-zaman sekarang ni kan, berapa bilion manusia yang terdapat dunia. Jadi malaikat tu jumlahnya jauh lagi banyak daripada jumlah manusia itu sebenarnya. Para jin dan sebagainya jumlahnya lagi banyak lah daripada kita. Cuma mereka tu tak nampak, alam gaib. Adapun Munkar Nakir, maka tidaklah kafir orang yang mengingkari keduanya, melainkan fasik sahaja. So di kalangan malaikat 10 tadi tuan-tuan, 8 itu tak boleh kita mengingkari mereka. Wajib kita beriman adanya malaikat yang 8. Sedangkan ada 2 malaikat lagi telah Munkar Nakir. Ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf ulama kata. Ada yang percayainya dan adanya tidak percayainya. Cuma orang yang tak percaya termasuk dalam kumpulan orang fasik saja. Termasuk fasik, bukan termasuk dalam kumpulan kafir, tak masuk. Kerana ada perselisihan daripada sumber pertanyaannya. Dalam matan tu dia kata, dalam Arabnya dia kata li'annahu ukhtulifa fil asli soal. Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia ukhtulifa diperselisihkan fi asli soal, pada asal pertanyaan. Pada asal pertanyaan berkenaan dengan malaikat Munkar Nakir ini tuan, adanya khilaf di kalangan ulama tu. Tetapi majoriti di kalangan kita ni Ahlussunnah wal Jamaah ini, majoritinya percaya adanya soal kubur. Persoalan dalam kubur, soalan malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Izrail. Dalam talqin pun biasanya imam akan kata, imam akan kata, apa imam kata tuan-tuan ketika imam talqin itu? Dan nanti akan datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir kan, dia akan bertanya dengan kamu beberapa soalan. Man rabbuka, ma dinuka, ma imamuka kan, itu antara soalan yang akan tanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tadilah. Dan hendaklah kamu menjawab dengan yakin. Jawablah dengan yakin, janganlah takut, kerana mereka itu pun manusia, kata makhluk juga, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawablah dengan tenang. Jawablah dengan tenang, dengan jawapan yang pastilah. Okey, ma rabbuka, ma dinuka, ma imamuka, ma islamuka dan sebagainya. Baik. Dan wajiblah beriman dengan para malaikat memikul arash, hamlatul arsi, malaikat yang memikul arash, dan malaikat yang mengelilinginya, dan juga malaikat mengelilingi memikul arash. Al-hafi nabih, secara ijmal, secara ringkas, sama seperti 9 malaikat yang lain. Sama seperti 9 malaikat lain. Wajiblah kita beriman dengan malaikat memikul arash. Ada lagi malaikat yang lain tuan-tuan, malaikat yang menulis apa tu, yang ketika janin dalam rahim tu,
Malaikat datang kan, dan dia menulis, membawa, beritahu bahawa manusia ni sama ada sakiyun atau sa'idun atau sakiyun, kan, celaka ataupun bahagia kehidupan dia ketika dia lahir dunia. Kemudian ainal ajal, di manakah dia mati, ma rizquhu, apakah rezeki dia, banyak mana rezeki dia. Jadi malaikat itu pun termasuk juga di kalangan kumpulan malaikat yang wajib kita tahu jugalah. Kita kena tahu jugalah malaikat tadi. Kemudian malaikat dalam rahim pun ada. Dalam rahim perempuan ada malaikat yang menjaga lah. Dan banyak lagi malaikat hafazah pun ada lah, malaikat hafazah, malaikat yang menjaga, kan. Kemudian ada malaikat yang tugasnya membawa amalan manusia. Waktu asar, tersilap saya, waktu asar ada malaikat yang bawa, waktu subuh dan juga waktu asar ada malaikat yang bawa amalan manusia naik ke atas. Kemudian ada malaikat yang mendoakan di waktu pagi. Ketika berpagi-pagi tuan-tuan, ada dua malaikat yang mendoakan manusia. Apa doa tuan-tuan? Allahumma ati mumfikan khalafan. Allahumma ati mumsikan talafan. Itu doa malaikat, dua malaikat yang waktu berpagi-pagi dia mendoakan manusia. Apa maksud doa daripada tadi tuan-tuan? Allahumma ati mumfikan khalafan. Ya Allah, tentu kau berikanlah ganti kepada mana-mana di kalangan makhluk ini, manusia ini yang menginfakkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang pertama. Yang kedua, malaikat kedua pula dia kata Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, tentu berikanlah kebinasaan kepada mana-mana hamba manusia ini yang menahan hartanya daripada diinfakkan kepada jalan-Mu, ya Allah. Daripada mana-mana hamba-Mu yang menahan hartanya daripada diinfakkan kepada jalan-Mu, ya Allah. Itu malaikat yang mendoakan manusia waktu berpagi-pagi. Itu sebabnya, kan, hendaklah kita selalu menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kelebihan daripada harta kita, kita infakkan. Kalau harta tak banyak pun tak apa, kita sumbangkanlah setakat mana kita boleh sumbangkan, supaya kita jangan termasuk dalam kumpulan malaikat yang mendoakan kebinasaan kepada harta kita tadi. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, tentu berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan akan hartanya daripada diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya tuan-tuan, sebagai kesimpulan, maka iman menurut syarak adalah tasdik. Itulah iman menurut syarak ialah tasdik bil qalbi terhadap apa-apa yang didatangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkara-perkara yang telah diketahui daripada agama dengan secara daruri. Daruri maksudnya secara mudah. Secara ijmal pada yang ijmali, secara ringkas pada benda yang ringkas, dan secara tafsil pada yang tafsili, secara terperinci pada benda-benda yang secara terperinci. Jadi kita tasrik membenarkanlah, membenarkan apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata mengikut pada hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan Allah Taala kepada dia. Okey, so wajiblah kita beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi lah, dia bukan hanya sekadar beriman saja, beriman lagi percaya dengan apa yang Nabi bawa. Nabi bawa Quran, kita percayalah, kan? Apa yang dikatakan Nabi itu kita percaya. Kerana sifat yang wajib pada Nabi salah satunya tasdik. Tasdik maknanya benar. Yang kedua tabligh, menyampaikan. Yang ketiga patanah, cerdik. Yang keempat amanah. Mana melaksanakan apa yang diperintahkan pada dia, amanah. Adapun iman menurut logah ataupun bahasa, maka ia adalah semata-mata tasdik. Kan, atas nama kata tasdik, membenarkan, itu dikatakan sebagai iman dari segi logah.
Tapi di segi syarat ni, iman ni banyak, panjanglah pembahasan dia. Iman itu apa? Bukan hanya sekadar percaya, malahan tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Membenarkan dengan hati, pengakuan dengan lidah, dan juga beramal dengan anggota badan. Dan di antaranya lagi ialah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimu'minin lana." Wa ma anta bimu'minin lana, dan tiadalah engkau orang yang membenarkan bagi kami. Tiadalah engkau orang yang membenarkan bagi kami. Wa ma anta bimu'minin lana. Okey. Ini satu ayat yang menyatakan tentang adanya kumpulan yang mengingkari baginda Rasulullah SAW dan juga para nabi dan rasul. Sebenarnya perkataan musannif pengarang, wa nutqu fihi al-khulfu. Wal nutqu fihi al-khulfu. Artinya, dan menuturkan padanya syahadah itu al-khulfu, adanya perselisihan pendapat. Wan nutku ni maknanya bercakap, tuturkan. Natak ni percakapan lah. Kita menuturkan syahadah itu fihi padanya al-khulfu, mana ada khilaf di kalangan ulama dalam bab menuturkan syahadah itulah. Adakah tuturkan syahadah itu wajib ke, tak wajib ke dan sebagainya. Macam mana lafaz yang kita nak gunakan untuk syahadah itu, adakah semata-mata asyhadu saja atau lainnya. Ini al-khulfu, mana khilaf di kalangan ulama. Jadi kata-kata wa nutqu fihi al-khulfu ni kita petik daripada matan, daripada syair yang di belakang muka surat 74 itu. Wa fusiral imamu bitasdiqi wa nutqu fihi khulfu bitaqiqi. Dan ditafsirkan iman itu dengan tasdiq dan mengucapkan dua kalimah syahadah ada padanya khilaf dengan tahqiq. Khilaf padanya tahqiq. So maknanya menuturkan syahadah itu pun ada khilaf. Baik, kita lihat pembahasannya lagi. Dan dalam hal mengucapkan dua kalimah syahadah, bagi orang yang mampu terhadap khilaf di kalangan ulama, dan tafsilannya ada pada bait yang berikutnya, dan tafsilannya, huraiannya ada pada bait yang berikut, bait syair yang berikutnya. Okey, so maknanya dalam bab menuturkan syahadah ni ada khilaf. Berbeza halnya dengan orang yang tidak mampu, seperti golongan akhras. Aras maknanya orang bisu, maka tidaklah dia dituntut untuk mengucapkannya. Orang bisu macam mana dia nak cakap? Betul tak? Dia cakap bahasa dia pun tak boleh, dia bisu. Apalagi kalau cakap bahasa Arab. Tak tahulah kalau orang bisu tu dia bisu bahasa Melayu dia bisu, tapi bahasa Arab dia tak bisu. Tak ada kan? Tak boleh kita kategorikan begitu. Kalau bisu dia tetap bisu lah. Apa sahaja bahasa memang dia tak boleh tuturkan. Saya katakan bisu. Bila nak cakap dengan orang, dia akan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat kan. Ada kalau kita ni faham bahasa isyarat, bagus. So senang nak berdakwah dengan golongan-golongan yang bisu ni, yang pekak bisu dan sebagainya kan. Senang nak dakwah. Tak semua orang boleh faham bahasa isyarat. Walaupun kadang-kadang orang tu dia bagus bahasa Inggerisnya. Bahasa Inggeris bagus. Standardnya bahasa Inggeris. Cakap berabuk. Tapi bila berdepan dengan bisu, dia pening kepala. Bila depan orang bisu, dia tak boleh cakap apa. Orang bisu kan. Susah kita nak bercakap, berkomunikasi dengan orang bisu ni. Apalagi kalau pekak pula. Ada yang 3 serangkai pun ada. Pekak, bisu dan buta kan. Pekak, bisu, buta. Lagi tuan-tuan, ini lagi rusah bagi mereka lah. Susah. Nak pandang, tengok pun tak boleh. Nak cakap pun tak boleh. Lepas tu dengar pun tak boleh. Sunyi, senyap, gelap gelita dia punya dunia tadi. Tapi dia hidup, masalah hidup dia. Macam tu. Ada orang dia hanya satu kecacatan saja, pekak saja, tapi dia masih lagi boleh cakap. Ada dua kelemahan dia. Kerana ada satu saja kekurangan dia kan. Terpulanglah. Itu memang ketentuan daripada Allah Ta'ala sendiri. Baik, seterusnya tuan-tuan, seperti juga halnya orang yang ditimpa kematian. Seperti juga halnya orang yang ditimpa kematian sebelum dia mengucapkannya dengan tanpa menunda-nunda.
maka dia dikulung orang mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, orang yang ditimpa kematian tiba-tiba meninggal dunia tanpa sempat dia mengucapkan dia. Contoh orang insiden kan. Orang insiden kadang-kadang tak sempat nak ucapkan. Ataupun orang kena bom sekali kan. Mana sempat nak ucap dengan syahadat? Sempat tak? Tak sempat kan? Jadi orang macam ni ada, dan dia memang dia Islam, dan dia asal Islam, dia bukan orang kafir, dia Islam. Tiba-tiba dia dibom meletup. So dia tak sempat nak buat apa-apa, mengucap kalimah syahadah pun tak sempat. So orang macam ni macam mana tuan-tuan? Golongan ini kata ulama, dia kata dia mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata orang ni mukmin. Sebab apa? Dia tak boleh nak buat apa-apa. Lainlah kalau orang itu tiba accident, dalam masa accident tu dia sempat nak mengucap tapi dia tak nak ucap. Sengaja menunda-nundakan mengucap. Ni bukan dikatakan sebagai orang mukmin. Baik. Seperti juga hanya orang yang ditimpa kematian sebelum dia mengucapkannya dengan tanpa menunda-nunda, maka dia mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun menurut pendapat bahawa mengucapkan kalimah syahadat itu adalah syarat sah atau sebagai syatar sebahagian daripada iman ataupun sebahagian daripada iman. So mana orang macam ni, orang yang mati dalam keadaan tiba-tiba mati dalam keadaan dia memang bukan sengaja dia nak tunda-tunda mengucap syahadah ni, bukan sengaja. Okay? Jadi orang ini tetap dinamakan sebagai orang yang beriman walaupun dia tak mengucap kalimah syahadat disebabkan oleh keadaan dia tak sempat berbuat apa-apa. Okay? Walaupun menurut pendapat mengucap dengan syahadat itu merupakan syarat sah bagi orang yang mati dan keadaan beriman, ataupun sebagai syatar ni sebahagian beriman. Walaupun sebahagian beriman. Okay? Syahadah itu adalah sebahagian beriman. Syahadah itu sebahagian beriman. Asyhadatu syatrun minal iman. Walaupun ada pendapat menyatakan syahadah itu sebahagian beriman, tetap juga golongan tadi dimaafkan. Golongan tadi dimaafkan disebabkan oleh ketidaksempatan dia untuk mengucap dua kalimah syahadat. Lain halnya orang yang mampu dan melalaikannya. Lainlah kalau orang tu memang sengaja lah dia lalaikan. Dia ada kesempatan mengucap dengan syahadat. Malaikat maut masih lagi belum cabut nyawa lagi, tapi dia dalam keadaan nazak macam tu, nazak. Dia boleh lagi mengucap syahadat, tapi dia sengaja menunda-nundakan mengucap tadi. So orang macam ni tidak dimaafkan. Orang ni tidak dimaafkan. Okey. Seterusnya tuan-tuan, dan tempat khilaf ini adalah pada kafir asli yang hendak masuk ke dalam Islam. Dia kata, dan tempat berlaku khilaf ini adalah kepada kumpulan kafir asli yang hendak masuk ke dalam Islam. Adapun anak-anak yang muslim, maka mereka semua adalah mukmin dengan pasti dan berjalan atas mereka hukum-hukum keduniaan, walaupun mereka tidak mengucapkan dua kalimah syahadah sepanjang umur hidup mereka, dia kata. Sepanjang umur hidup mereka. Itu anak-anak yang muslim lah. Anak-anak yang muslim, anak-anak orang beriman ni tuan-tuan, yang masih belum balik dan berakal ini, masih belum beralik dan berakal ini. Anak-anak muslim ini tuan-tuan, walaupun mungkin sepanjang hidup mereka itu mereka tak solat lagi, tetap digolong termasuk kumpulan orang yang beriman. Walaupun dia tak dapat mengucap kalimah syahadah. Sebab apa? Kerana dia hukumkan pada mak ayah dia. Sebabkan mak ayah ni Islam, maka dia termasuk dalam kumpulan Islam. Okey? Tapi ayahnya tanggunglah nanti. Kalau dia ada buat dosa dan sebagainya, siapa yang tanggung? Mak ayah yang tanggung. Kerana anak tadi dia masih belum balik dan berakal lagi. Tapi kalau dia telah balik dan berakal, telah cukup umur, maka dia tak mengucap kalimah syahadat waktu meninggal dunia, maka sudah tentu termasuk dalam kumpulan orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, seterusnya dan mengenai dua kalimah syahadah itu haruslah dengan lafaz asyhadu. Bila kita ucap kalimah syahadah ni tuan, mestilah dengan lafaz asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh pun boleh. Yang penting mengandungi makna syahadah, kesaksian tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ada mengandungi syahadah, kesaksian itu, maka bolehlah dikira sebagai orang itu telah bersyahadah. Dan tidak disyaratkan mendatangkan huruf ataf sebagaimana dikatakan oleh Zawadi. Huruf ataf ialah huruf yang menyambungkan di antara kalimat asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di tengah-tengahnya ada huruf waw. Huruf waw ini bermakna dan. Dan ni termasuk, waw ni termasuk dalam huruf ataf, huruf sambunglah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Jadi tidak disyaratkan mendatangkan huruf waw itu, huruf ataf, sebagaimana dikatakan oleh Zawadi. Jadi bolehlah kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu wa kita tak sebut, kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu waw tu kita buang, kita baca lagi, kita sebut lagi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ataupun asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Boleh. Tanpa kita mendatangkan huruf waw di tengah je lah. Huruf waw tu maknanya dan ataupun dikatakan sebagai dalam ilmu nahwu sebagai huruf ataf, huruf sambung. Maka tidaklah cukup menggantikan lafaz asyhadu dengan lafaz yang lain meskipun makna-makna yang muradif, kerana ada padanya makna ta'abbudi. Okey, maka tidaklah cukup kita menggantikan lafaz asyhadu tadi dengan lafaz lain. Kita tak nak pakai lafaz asyhadu, tapi kita pakai lafaz yang lain lah, yang sesuai lah, yang ada makna muradif ni, lafaz yang ada makna dengan asyhadu. Okey, dia kata syarah ini dia kata tak boleh, mesti kita gunakan asyhadu juga. Kenapa kita kena pakai asyhadu? Dia kata kerana asyhadu ini mengandungi makna ta'abbudi. Apa makna ta'abbudi? Menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta asyhadu ni dia bentuk pengakuan, betul tak? Asyhadu kan pengakuan. Aku naik saksi ataupun aku menyaksikan. Kan? Kerana asyhadu ni dia diambil daripada perkataan alastu bi rabbikum tu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Kata Allah Taala. Bila Allah Taala mengeluarkan segala ruh dan zuriat keturunan Nabi Adam alaihissalam daripada tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam dan minta dipersaksikan bahawa Allah Taala itu sebagai Tuhan mereka, maka Allah Taala kata alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka segala ruh anak Adam ini, cucu cicit Nabi Adam ini, sampailah kita sekalipun, maka kita sebut alas qalu bala, ya, qalu bala. Okey, jadi kita syahidna, kami persaksikan. Itu yang asal perkataan syahadah itu. Syahidna, kami persaksikan bahawa Engkau ya Allah sebagai Tuhan kami. Nampak? Seterusnya, sekali lagi ya. Dan harus tertib dua kalimah syahadat itu serta berturut-turut. Harus tertib dua kalimah syahadat itu serta dengan berturut-turut. So maknanya kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, lepas tu tertib susunannya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okey, harus. Okey. Dan harus juga mengakui risalah Nabi Muhammad SAW kepada selain daripada orang Arab. Jika dia mengitikadkan khususnya risalah Nabi Muhammad SAW itu kepada orang Arab, seperti golongan Isawiyah, namanya golongan Isawiyah.
So bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku nak saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi penyaksian Muhammad itu pesuruh Allah tadi adalah penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu diutuskan kepada orang Arab dan juga golongan bukan Arab. Golongan Arab dan juga bukan Arab. Tak boleh kita ni yang bertekadkan bahawa Muhammad itu ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Sedangkan kita ni dikecualikan. Sebab kita bukan Arab. Betul tak? Kita ni termasuk golongan Ajam. Ajam mana selain daripada Arab. Istilahnya Ajam tu mana golongan yang bukan Arab. Walaupun kita ni orang Melayu, betul tak? Kita orang Melayu, ada orang Cina, orang India dan sebagainya, Jepun, Korea lah, apa pun, Bangla pun semua ada macam kan. Tapi pelbagai golongan tadi dipanggil satu saja, iaitulah Ajam. Mana golongan yang bukan Arab. Kerana Nabi itu diutuskan kepada orang Arab dan juga bukan Arab. Linnasi kaffah. Aku diutuskan kepada manusia semuanya. Linnasi kaffah, diutuskan kepada manusia semuanya. Malah bukan manusia saja, golongan jin pun termasuk. Wajib beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang kafir itu dengan sebab mengitikadkan kidamnya alam umpamanya, maka haruslah dia mencabut itikadnya itu. Jika orang kafir itu mengitikadkan kidamnya alam, sedangkan alam ni bukan kidam. Alam ni adalah hadis. Alam adalah hadis, benda baru, benda yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang kafir, ini kafir tuan-tuan, bukan Islam. Kalau Islam lebih lagi lah. Sedangkan orang kafir pun kalau dia mentikadkan bahawa alam ini merupakan kidam ataupun sedia, orang itu pun kita dakwahkan dia. Dakwahkan dia, kan, minta dia jangan bertikad begitulah. Jangan kamu tikadkan bahawa alam ini adalah satu benda yang kidam, benda sedia, sedangkan alam ini benda baru, benda yang diciptai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau dia nak dengar lah. Dia nak dengar, sedangkan dia kafir Islam. Betul tak? Tapi ada juga kadang-kadang orang kafir tuan-tuan, dia belajar tentang Islam, ada. Walaupun dia belum syahadah lagi. Dia belum syahadah lagi, tapi dia dah mengkaji tentang Islam ni, dia belajar Islam. Sampai satu masa tahap dan ketiganya akhirnya Allah Taala buka taufik daripada dia akhirnya masuk Islam. Bila dia masuk Islam tuan-tuan, dia dah faham tentang Islam dah. Kadang sebelum Islam dia dah praktik Islam dah. Dia dah solat. Dia pun Islam lagi tapi dia dah belajar solat. Sebab apa? Dia bercampur dengan kawan yang jenis Islam. Kawan Islam ni yang solat kan. Kadang ada yang bukan Islam tapi dia dah pakai tudung. Kan? Lepas tu dia suka ikut kelas pengajian, dia suka ikut. Walaupun asalnya kelas pengajian fardu itu untuk orang Islam aja. Tapi disebabkan dia bercampur dengan kawan Islam tadi, kawan dia ajak pergi, dia pun pergi sekali. Akhirnya dia faham Islam. Sampai satu ketika barulah dia mengucap dua kalimah syahadat. Bila dah mengucap kalimah syahadat, dia punya Islam tu dah mantap. Sebab apa? Dia dah belajar. Ada orang masuk Islam yang keadaan dia zero, kosong tentang Islam. Tapi disebabkan oleh mungkin dia nak berkahwin ke, ataupun mungkin sesuatu yang tertarik dia dengan orang Islam ni, dia tertarik dengan akhlak-akhlak Islam dan sebagainya, maka akhirnya dia masuk Islam dalam keadaan dia masih kosong tentang Islam. Ada yang orang macam ni kan, bila dah Islam baru dia nak belajar, barulah nak belajar tentang Islam, nak belajar solat, nak belajar puasa kan, nak kata berpakaian secara Islam, menutup aurat, bertudung dan sebagainya kan, bagi perempuan lah, baru dia nak belajar tentang Islam ni. Itu pun kalau dia nak belajar. Ada juga kadang-kadang tak nak belajar pun ada. Dia hanya sekadar mengucap dua kalimah syahadat, lepas tu dia tak follow up tentang Islam dia. Dia tak meningkatkan Islamnya pada semasa-masa. Golongan macam ni ya tuan-tuan, yang kadang-kadang berbalik semula kepada agama asal. Dia balik semula kepada agama asal semula. Kenapa? Dia tidak meningkatkan Islam dia. Kalau dia mengucapkan dua kalimah syahadah dengan bahasa Ajam, bukan Arab, maka sah imannya meskipun dia bagus dalam bahasa Arab. Kalau dia mengucapkan dua kalimah syahadat dengan bahasa Ajam, bukan Arab, boleh atau tidak boleh? Boleh, maka sah imannya meskipun dia bagus dalam bahasa Arab.
Tapi sebaiknya bahasa Arab lah. Itu paling baiknya. Kalau dia tak boleh bahasa Arab secara, dia tak boleh mengucap kalimah syahadah itu secara direct, kan, dengan satu nafas. Dia tak boleh mengucap kalimah syahadah itu dalam satu nafas. Dia boleh ucap dalam banyak nafas pun tak apa. Pertama dia kata asyhadu. Kita sebut dia asyhadu, dia pun ikut asyhadu. Al, dia pun ikut al. La, dia pun ikut la. Ilaha, dia pun ikut ilaha. Illa, dia pun ikut illa. Allah. Allah kan? Boleh. Kita boleh ajar macam tu. Satu persatu. Asyhadu, dia pun ikut asyhadu. Al-an, mana an? La, dia pun ikut la. Ilaha, dia pun ikut ilaha. Illa, kecuali dia pun ikut illa kali Allah. Lepas tu wa asyhadu, dia pun ikut. Itu lebih mudah bagi orang yang tak tahu bahasa Arab lah, daripada kita sebut asyhadu alla. Kau ikut dan kau tak ikut kena terkajang kau. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menggigau lah orang tu. Menggagar yang nak mengikut itu. Dah dia tak tahu bahasa Arab. Kita nak suruh dia baca satu nafas, susahlah bagi dia. Tak? Jadi kita ajar dia satu-satulah. Satu-satu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan lidah dia mengucapkan tadi. Bila dah ucapkan asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah tu, kita suruh dia pula, kita terjemahkan pula apa yang dia dah baca tadi. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kita terjemahkan tu dia supaya iman itu meresap masuk dalam diri dia. Bukan hanya sekadar dilafazkan. Baik, tuan-tuan. Syarat-syarat yang telah sebutkan itu berdasarkan kepada kaul yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan dengannya pula telah berkata oleh Ibnu Arfah daripada mazhab Malikiyah, di mana beliau berkata harus seseorang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus orang itu mengucapkan begitu. Al-Ubay menyalahi gurunya Ibnu Arfah dengan katanya, tidaklah tertentu yang demikian itu, melainkan cukuplah dengan tiap-tiap lafaz yang menunjukkan atas iman. Maka kalau seorang berkata Allahu wahid, Allah wahid, Muhammadun Rasul, sudahlah cukup, kata pendapat dia. Sudahlah cukup. Mana kalau dia kata Allah wahid, Allah tu esa, Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasul, cukuplah. Dia kata boleh dah tu, kira sahlah iman tu. Kira sahlah iman dia. Pada pendapat siapa tuan-tuan? Pendapat Al-Ubay. Dia menyalahi gurunya Ibnu Arfah. Dia kata tidaklah tertentu yang demikian itu, melainkan cukuplah dengan lapan-lapan menunjuk kata iman. Maka kalau seorang itu berkata Allah wahid, Muhammad Rasul, sudah cukup, dia tu. Cukuplah. Bolehlah. Semua dah itiraflah. Sikit lagi tuan. Dan seumpama apa yang dikatakan oleh Al-Ubay itu adalah pendapatnya sebahagian tokoh Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar Haytami dan juga Imam Nawawi rahimahullah taala. Maka jadilah dalam masalah ini ada dua pendapat bagi penganut masing-masing di dalam dua mazhab. Artinya dalam masalah lafaz syahadu ini ada dua pendapat, baik dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab Maliki. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jumhur para ulama menyatakan bahawa harus dengan lafaz syahadu. Sedangkan sebahagian lagi, yakni Ibnu Hajar dan juga Imam Nawawi, menyatakan boleh dengan lafaz-lafaz yang menunjuk pada iman. Kan? So mana jumhur ulama kata kita kena pakai asyhadu saja. Asyhadu saja, tak boleh pakai yang lain. Tapi Imam Nawawi dan Hajar kata boleh pakai lafaz lain. Tapi dengan makna pengakuanlah, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang sembahyang melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Kemudian dalam mazhab Maliki, Ibnu Arfah menyatakan harus dengan lafaz asyhadu, sedangkan muridnya Al-Ubay menyatakan boleh dengan tiap-tiap lafaz yang menunjukkan atas iman. Boleh. Jadi kerana Ibnu Arfah kata kena lafaz asyhadu juga.
Sedangkan Al-Ubay kata tak spesifik asyhadu, man lapan lain boleh, tapi dengan makna penyaksian ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musannaf ataupun pengarang kitab di dalam syarahnya menyatakan bahawa pendapat pertama yang lebih utama untuk dijadikan pegangan. So pendapat pertama ni yang lebih utama lah. Mana pendapat pertama? Asyhadu lah. Lafaz asyhadu itulah yang lebih kuat dan lebih tahqiq dan lebih masyhur lah untuk kita gunakan, berbanding dengan lafaz-lafaz yang lain yang ada makna kepada pengakuan jugalah, gitu. Dan majoriti di kalangan kita pun memilih lafaz itu, betul tak? Berbanding dengan lafaz-lafaz yang lain. Kemudian yang akhir sekali mengenai arti tahqiq. Arti tahqiq, mana tahqiq tuan-tuan? Kita tinjau, kita kembali kepada dia punya bait syair itu, muka surat 74 itu dia kata wa fusiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi khulfu bitahqiqi. Dan ditafsirkan iman itu dengan tasdik, dan mengucapkan dua kalimah syahadah itu ada padanya khilaf dengan tahqiq. So apa makna tahqiq? Mengenai arti tahqiq yang ada tersebut dalam bait itu adalah isbatu syai' bidalil. Isbatu syai' bidalil, menetapkan sesuatu dengan dalil. Menetapkan sesuatu dengan dalil. So mana dalam bab nahwu ni, dalam bab tauhid ni tuan, setiap benda yang kita bahaskan, setiap benda yang kita nak pegang mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Kalau satu benda yang kita nak pegang tak ada dalil, macam mana? Okay? Dalam fiqh pun gitu juga. Satu benda yang kita nak pegang mesti ada dalil. Sama ada haram ke, harus ke, makruh ke, mubah ke, halal ke, wajib ke, kan? Mesti ada dalil. Tak ada dalil macam mana kita nak pegang? Betul tak? Apalagi kalau dalam bab tauhid. Dalam bab tauhid betul juga, mesti ada dalil. Sifat 20 kita belajar. Mesti ada dalil menyatakan sifat 20. Wujud, kidam dan sebagainya. Takkan kita nak belajar macam tu je tanpa ada dalil. Betul tak? Mesti ada dalil. Jadi khilaf yang ada di antara dua golongan tersebut sama-sama ditetapkan berdasar pada dalil. So khilaf yang berlaku tu kan antara Maliki dengan Syafi'i, kemudian Syafi'i pun ada dua pendapat, Maliki pun ada dua pendapat, masing-masing tu kan pun sebenarnya mereka ada dalil mereka sendirilah. Kenapa mereka cakap macam tu? Tak ada cakap-cakap je tanpa ada dalil. Faham tak tuan? Alhamdulillah. Cukup sekadar tu pengajian kita. Ada sahabat saya ni daripada Semban 2, daripada syarikat apa tu? Mac. Mac. MAG. Dia ada promosi buku lah. Promosi ensiklopedia. Saya sebut bayar. Soal jawab agama. Akidah, tasawuf, taharah, solat dan amalat. Kitab ni baguslah. Dia bicara tentang isu semasa. Ada soal dia jawab, soal jawab, ada soal dia jawab, serta dengan hujah-hujah sebelah. Pengarangnya Sewa Semahat Datuk Seri Haji Dr. Zulkifli Muhammad Bakri, kemudian Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, Dr. Muhammad Azrul Azlin Abdul Hamid, Dr. Nik Abdul Rahim, Nik Abdul Ghani, Dr. Azhar Muhammad dan Ustaz Rohizir Rais. Keluaran daripada Telaga Biru. Buku ni tengah laris, ada promosi ada promosi. Nanti lepas tak apa, lepas solat kan, sesiapa yang berminat lepas sembahyang kan bolehlah jumpa dengan sahabat kita. Siapa nama tuan? Ibrahim Ibrahim. Harga 65 asalnya, kat tulis itu 65. Tapi ada promosi. Oh 69. Okey. Nanti minat nanti boleh jumpa lah. Boleh berurusan di luar nanti. Di dalam ni tak sesuai berurusan. Nanti dekat luar sana. Nanti boleh jumpa dekat luar ke? Dekat situ ada meja. Ada meja situ keluar. Ada meja? Tak ada. Ada meja. Nanti boleh Ibrahim boleh berurusan di sana lah, siapa yang berminat. Supaya ada promosi. Tak apa, nanti cerita kat sana.
Okey kan? Syukur sekali perjumpaan kita, insya-Allah kita tangguhkan dan akan datang kita sama lagi, wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa sayyana fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tanha ta'rifin. Allahumma fakkan fi din, Allahumma fakkan fi din. Allahumma ijma'na hadza jam'al marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.